Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zul Afiq bin Muhammad Zaki. Nombor pelajar 2023663576. Jadi saya akan membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk perbandingan antara agama Islam dan agama Yahudi. Baik, sebelum kita masuk lebih mendalam lagi tentang kajian kita, pengetahuan suatu ilmu agama sangat penting bagi seseorang individu, terutamanya pada zaman kini. Kerana terdapat banyak fahaman dan akhbar yang tidak diketahui sumber yang faktanya yang benar ataupun palsu. Sebagaimana kita tahu, masyarakat kita mungkin tidak mengetahui tentang perbandingan agama serta apa perbezaan antara agama Islam dan Yahudi. Ini kerana agama Yahudi bukanlah agama yang tersebar luas di pelosok dunia, kerana ia dianuti oleh kaum Yahudi sahaja. Ini menyebabkan tidak ramai yang mengetahui dengan jelas apakah doktrin agama Yahudi. Pada asalnya, sebelum kemunculan Islam, majoriti orang Arab tiada kepercayaan agama dan telah menyembah berhala, dan ada juga sebahagian yang menjadi penganut agama Kristian dan Yahudi. Seterusnya kita masuk kepada skop perbincangan kita dari segi aspek ketuhanan antara agama Yahudi dan agama Islam. Dalam konteks ini, setiap agama akan mempunyai kepercayaan dan kepatuhan terhadap Tuhan mereka sendiri. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia daripada bermacam-macam budaya dan agama. Menurut agama Yahudi, mereka mempunyai kepercayaan di mana wujudnya Tuhan adalah satu dan tunggal, dan mereka menggelar Tuhan mereka adalah Yahweh ataupun Yahwah, iaitu yang bermaksud Tuhan yang Maha Esa, yang satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Penganut agama Yahudi ni, dia tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka secara langsung kerana mungkin akan mengurangkan kesucian nama Tuhan mereka. Berdasarkan kenyataan, Tuhan bangsa Yahudi ini mempunyai batasan dan kekurangan dan mempunyai sifat seperti manusia. Malah menurut agama Islam pula, konsep ketuhanan ini hanyalah berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Maha Pencipta alam, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat-sifat dan nama yang paling teragung dan tidak akan dimiliki oleh makhluk dan seluruh hidupan di dunia ini. Hal ini kerana segala ciptaan di muka bumi ini hanyalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Baik, ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang satu. Allah telah menyebut dalam surah Al-Ma'idah pada ayat 73 yang bermaksud, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak terhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Dalil tersebut menunjukkan bahawa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan seluruh alam dan makhluk-makhluknya. Semua manusia harus taat dan mempercayai bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Baik, seterusnya kita masuk kepada skop perbandingan aspek kitab suci. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kitab suci ni adalah sebuah buku dan bahan rujukan yang dipandang tinggi dan menjadi pegangan serta rujukan utama penganut sesebuah agama. Setiap manusia akan memerlukan suatu rujukan atau petunjuk melalui kitab-kitab agama yang mereka anuti sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Bagi penganut agama Yahudi, mereka mempunyai banyak kitab yang mempunyai undang-undang dan peraturan dalam agama Yahudi. Antara kitab suci mereka ialah Taurat, Talmud, Shema, Mashna dan lain-lain yang banyak memuji Tuhan mereka. Mereka berpendapat bahawa pujian mereka itu terhadap Tuhan sebagai pencipta alam ini dengan menyanyikan pujian pada waktu pagi dan nyanyian pujian pada waktu petang. Menurut agama Islam pula, sudah tentu pegangan kitab dan rujukan oleh umat Islam ialah Al-Quran dan juga Al-Hadis.
Kitab Al-Quran merupakan wahyu terakhir kepada umat manusia yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk kepada mereka yang menganuti agama Islam. Al-Quran merupakan kitab petunjuk terhadap mereka yang takut kepada Allah dan menjauhkan kejahatan. Secara hakikatnya, Al-Quran adalah asli dan tidak terikat dengan sastra dan ucapan manusia. Okey, ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa kitab Al-Quran adalah kitab pegangan yang benar. Menurut ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ayat 38 mengatakan bahawa tunduklah kamu semuanya dalam syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku, itu nescaya tidak akan kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Okay, ayat Al-Quran ini menjelaskan bahawa penurunan ayat Al-Quran itu merupakan sumber inspirasi yang benar dan menjadi petunjuk kepada umat Muslim. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna mendorong kehidupan manusia supaya berada di jalan Allah yang sebenarnya. Okay, seterusnya kita masuk kepada perbandingan aspek ibadah antara agama Yahudi dan agama Islam. Okay, mengikut sumber rujukan yang telah saya kaji, agama Yahudi melaksanakan ibadahnya yang seakan-akan agama Islam, malah jauh terpesong dengan akidah yang diajar dalam Islam. Antara ibadah atau upacara agama, khususnya agama Yahudi, ialah sembahyang dan doa yang menjadi perkara sangat penting bagi mereka dengan cara sembahyang berjemaah. Waktu sembahyang yang harus dilakukan oleh kaum Yahudi adalah 3 kali sehari saja. Mereka juga melakukan rukuk dan sujud sebagaimana dalam rukun solat agama Islam, serta doa yang dilakukan dengan cara menedah tangan ke langit dan secara duduk berlutut. Manakala bagi ibadah sembahyang agama Islam pula adalah dipanggil solat yang menjadi pokok ibadah dalam akidah agama Islam ini, iaitu kedudukan teratas yang wajib dilakukan. Ia juga adalah rukun kedua dalam rukun Islam dan wajib ditunaikan 5 waktu setiap hari, dan sebaik-baik solat dilakukan secara solat jemaah tanpa mengira tempat yang dihaskan. Seterusnya, berdoa selepas solat bagi umat Islam adalah suatu cara bagi seseorang itu untuk mengemukakan keinginan, masalah dan harapannya kepada Allah. Berdasarkan dalil Al-Quran tentang persyaratan solat ini adalah Allah telah berfirman dalam surah Al-Hajj yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah, yakni mengerjakan sembahyang dan beribadatlah kepada Tuhan kamu, yakni dengan mentauhidkannya, serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Justeru, umat manusia perlu meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah dan tiada Tuhan yang layak disembah melainkannya, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat memberikan keinginan dan menunaikan segala permintaan oleh manusia. Okay, seterusnya kita masuk kepada perbandingan dalam ibadah puasa. Menurut kajian yang saya kaji, kedua-dua agama mempunyai perbezaan dalam pelaksanaan ibadah puasa, namun terdapat perbezaan dari sudut asbab pelaksanaannya. Puasa adalah suatu ibadah yang telah dikerjakan oleh orang-orang sejarah lama sebelum turunnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat tentang puasa dalam surah Al-Baqarah pada ayat 183 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Umumnya, setiap agama mengetahui konsep puasa sebagai suatu langkah penyucian jiwa dan raga dalam diri individu, selain sebagai kaedah meminta simpati dan ketakwaan terhadap Tuhan mereka sendiri. Okey, perbandingan ibadah puasa antara agama Yahudi dan agama Islam. Secara pengetahuannya, ibadah puasa yang dilakukan oleh agama Yahudi mempunyai kewajiban untuk semua penganutnya yang harus dilakukan pada hari ke-10 setiap bulan ke-7. Mereka juga melakukan solat sunat secara sukarela kerana adanya musibah atau ditimpa bencana terhadap mereka.
Agama Yahudi ni juga, dia akan berasa yakin sekiranya mereka berpuasa, kemurkaan Tuhan dapat diredakan serta dosa mereka akan diampunkan oleh Tuhan mereka. Okay, daripada sudut agama Islam pula, ibadah puasa adalah merupakan suatu kewajipan dan kebiasaan setiap tahun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui rukun Islam yang telah ditetapkan. Individu yang berpuasa akan mendapat ganjaran kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia menjadi satu disiplin untuk mendidik jiwa diri sendiri ni ke arah kesempurnaan. Kebiasaannya, umat Islam diperintahkan berpuasa selama di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan merupakan perayaan antara umat Islam berkongsi rezeki antara satu sama lain serta dapat menunaikan solat secara berjemaah di masjid. Okay, secara kesimpulannya, perbandingan antara agama Yahudi dan agama Islam ini, mereka mempunyai cara pengajaran yang berbeza walaupun nampak seolah-olah sama ada daripada sudut akidah, syariat maupun undang-undang dalam agama tersebut. Walaupun pengajaran agama Yahudi lebih kurang sama dengan agama Islam, namun dia tetap terpesong daripada ajaran akidah dan syariat agama Islam yang sebenarnya. Oleh itu, setiap manusia sangat penting memerlukan pegangan agama yang benar, khususnya agama Islam yang akan menjadi petunjuk ke arah jalan yang diredai Allah. Dengan ini, agama Islam tidak akan menerima konsep kebebasan agama kerana setiap agama mempunyai doktrinnya tersendiri yang perlu dipatuhi dan diikuti setiap penganutnya. Maka dengan ini, tamatlah perkongsian saya tentang perbandingan antara agama Yahudi dan agama Islam. Sekian, terima kasih, syukran jazilan.